Assalamualaikum warahmatullahi Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini first video solution untuk yang bertanya untuk hari Isnin 3 bulan 8 2020. So cikgu baru sempat buat ni. So okay, first so ini soalan daripada Irfan lah. So dia tanya pasal taburan kembaran kalian. So basically soalan yang korang tengok ni dekat D ni, dia nak minta cari Z score. Macam mana nak cari Z score? Okay. So bila kita nampak taburan kembaran kalian yang ada dua julat ni, julat yang ada dua, okay, julat tu maksudnya julat tu range macam 1 sampai 3 tu julat. So ini negatif 1.2 sampai Z, kita tahu pula. Okay. So bila ada dua macam ni, dia boleh jadi ada dua graf. Okay, ada dua graf. So graf yang pertama mungkin bentuk dia, okay, ni bentuk loceng. So bentuk loceng ni sepatutnya balance, tapi cikgu tak boleh lukis dengan baik lah. Okay, so graf yang pertama mungkin sini negatif 1.2. Lepas tu sini Z. Lepas tu dekat dalam ni yang merah ni cikgu buat. Merah ni adalah 0.237. Okay, ni yang pertama. So graf yang kedua mungkin boleh jadi. Okay, mungkin boleh jadi. Boleh jadi bentuk dia macam ni. Negatif 1.2 sini. Lepas tu Z sini. Boleh jadi macam ni juga. Lepas tu 0.237. Dekat situ lah. Okay, 0.237. Okay, so sekarang first step kita nak kena buat untuk jawab soalan ni, dia graf 1 ke graf 2. So nak tahu graf 1, graf 2, cara dia kita tengok nombor yang dia dah bagi. Nombor yang dia bagi 1.2. Okay. So kalau 1.2 kita check 1.2 je. So sekarang macam mana nak cari kebarangkalian untuk 1.2? Macam mana nak cari kebarangkalian untuk 1.2? So nak cari kebarangkalian 1.2, kita okay, satu benda yang kena ingat, bila dalam Z score punya jadual tu, dia tak ada negatif. So kita kena positifkan dia. So macam mana positifkan dia? Kita buat graf macam ni. Okay, macam ni kan. So kan kat sini negatif 1.2 betul. Okay. So kita cerminkan dia. Instead of sini, kita letak sini. Dia sama je. Sini 1.2. Tapi hilang negatif tu lah. Okay. Lepas tu bila kita letak 1.2 dekat jadual kebarangkalian tu, kita akan dapat satu nilai lah. Nilai yang cikgu dah check daripada jadual tu adalah 0.1151. So 0.1151 tu bukan dekat yang belah kiri ni, tapi belah kanan ni. Okay, belah kanan ni. Okay. So ini 0.1151. Okay. So kita boleh cari kebarangkalian untuk cikgu birukan lah. Untuk yang dalam ni. Okay, macam nak cari? Kita tahu kat sini 0.5 semua. Okay. Dekat sini pun sama 0.5. So untuk satu graf loceng ni, total dia 1 lah. Kebarangkalian dia 1. Kebarangkalian luas, dia benda yang sama untuk graf loceng ni. Okay. So dekat sini kita boleh tahu luas atau kebarangkalian yang biru ni lah. So luas atau kebarangkalian yang biru ni, cuba sini, dia adalah 0.5 tolak dengan 0.1151. Kita akan dapat sama dengan 0.3849. 0.3849. Okay. Lepas tu kalau kita sedar
kosong kat sini luas dia. Kat sini nampak ni 0.237, okey. Alamak, hilang pula. Ini tolak ini. So 0.5 tolak 0.1 dapat 0.389. So kat sini 0.237 tau luas dia. Okey. So kalau dia nak jadi graf satu, luas yang biru ni sepatutnya kena lagi rendah lah, lagi sikit daripada 0.237. Tapi masalahnya kat sini 0.3849 ni lebih besar daripada 0.237. So maksudnya kalau luas dia 0.237 kalau luas dia 0.237, cikgu coklatkan Yep. So 0.3849 lebih besar daripada 0.237. Okey. So kalau kita kalau sampai sini, sampai kosong ni 0.389. So kalau kita nak cukupkan 0.237, sepatutnya sampai sini je. Dia tak boleh lebih. Kalau ikut logik lah kan. 0.237. Sebab kalau nak lebih ni, kena lebih daripada 0.389, tapi dia tak lebih. So Z dia kat sini lah. Okay, kalau kita cerminkan dia, Z dia kat sini. Okay, so Z dia negatif. So maksudnya kat sini, disebabkan kebarangkalian atau luas dia, jawapan yang bagi 0.237 ni kurang daripada luas yang lebih ni. So dia bukan graf 1, dia graf 2. Okay, cik harap korang faham tu. Kalau tak faham, tanya balik lah. Okay. Okay. So, kalau kita dah faham tu, next, kita selesaikan soalan ni dengan guna graf 2 lah. Okay. So, graf 2, kita dah tahu kan. Kita tahu graf 2 macam ni. Macam ni. Lepas tu dia ada sini negatif 1.2. Lepas tu sini Z dia lah. Okay. Z dia negatif. Okay. Tapi sebab macam cikgu cakap, dalam jadual Z score tak ada negatif, kita kena positifkan semua benda. So Z dia kat sini. Lepas tu 1.2 kat sini. Okay. So kita nak cari luas ni lah. Tak nak cari luas ni, kita nak cari Z ni lah. So luas ni 0.237. Okay. Dia samalah dengan sini, sama juga. 0.237 juga. So kita kena cari yang positif, akan dapat yang samalah. Okay. So daripada situ kita boleh faham adalah kebarangkalian Z tolak dengan kebarangkalian 1.2, kita akan dapat 0.237. Okay. Sebab dalam graf kebarangkalian dalam jadual Z, dia bagi luas tu yang belah kanan tau, belah kanan graf. Contoh kita ada sini 1.2, contoh Z score 1.2 sini. So yang luas yang korang tengok dekat dalam jadual tu dia belah kanan ni. So sama juga ni, Z ni belah kanan ni. So belah kanan yang besar ni tolak yang kecil, kita akan dapat yang tengah ni lah. Okay. So cikgu tulis ni. So 0.237 sama dengan P bracket
Z lebih daripada Z kecil lah. Okay, Z kecil. Ni Z kecil Yang Z je tulis ni dekat graf ni Z kecil. Tolak dengan P bracket Z lebih daripada 1.2. So kita akan dapat 0.237 sama dengan kita tahu apa benda, kita letak pemalar lah. Pemalar dia kita letak X. Lepas tu tolak dengan 1.2, cikgu dah check dah. Dapat 0.1151. Okay. So kita buat X sebagai subjek. Jadi 0.237 tambah dengan 0.1151. So 0.237 tambah dengan 0. Kita akan dapat 0.3521. Kita akan dapat X sama dengan 0.3521. So 3.521 ni adalah kebarangkalian lah. Ialah kebarangkalian. Okay. Dia bukan Z score tau, kebarangkalian. So kebarangkalian macam ni. Kebarangkalian ni maksudnya kalau kita tengok taburan ni kan. Okay, so ni Z score. Yang tepi ni dengan atas ni Z score. Yang dalam ni kebarangkalian. Okay. So, kita dapat 0.3521. 0.3521. Kita kena cari lah. 0.3 mana? Okay, ni 0.3. 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5. 5 ni. 52. 0.352. Okay. Tapi ni lagi kecil daripada yang kita nak 521. So kena ambil ni lah 0.357. Tu yang paling dekat. So 0.3557 tolak dengan 0.3521. Dia akan dapat lebih 36. Okay. So nak kena cari mana yang ada 36. Okay, ni 36. 9. 9. Nampak ni 9. 36 nampak ni, 36. So kalau ini 36, Z score dia 9 lah. So maksudnya kat sini 0.3557 apa? Z score dia 0.379. 0.379. Okay. So Z score dia tadi dah tengok. Kalau tak faham cara nak tengok, nanti bincang kat kelas. Biar cikgu tunjuk lah. Okay, bincang kelas. Cikgu akan tunjuk dekat kelas yang next ni lah. Jadi tadi kosong. Berapa tadi? Tak ingat pula. .379. 0.379. Tengok. 0.379. Okay, ni Z score dia. Tapi sebab dia dekat negatif, so kita kena buat lah. Kena letak negatif lah. Sini. Negatif. Negatif 0.379 adalah Z score dia. So inilah jawapan dia. Okay. So inilah cara dia. So first step, cikgu recap First step, kena tahu graf mana. Okay. Dia boleh jadi dua. Third step, dah tahu graf mana, nak tahu graf mana ke tak, kena tengoklah dia punya kebarangkalian yang ada yang dibagi tu, dia melebihi ke tak, dia menempati syarat tak? Tak. So kalau tak menempati syarat, kena ikut yang dua ni lah. Normally dia macam ni, tapi sebab dia tak cukup nampak, dia tak cukup, yang luas yang dibagi tak cukup, dia sampai sini je. So dia kena kat sini lah. So dah tahu mana satu graf, baru kita boleh kira. Okay. Sebab kalau graf yang satu, dia satu tolak Z tolak dengan 1.2 ni. Okay. So ni cara dia lah. Kalau Irfan atau yang lain masih tak faham, kita boleh bincang soalan ni dekat kelas. Okay. Cikgu akan bincang lah. Cikgu akan sentuh balik. Okay. So tu saja. Terima kasih.